Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam live saya. Okay, untuk live kali ni sementara kita tunggu sekejap lah pelajar-pelajar masuk. Untuk sesi kali ni kita akan buat perbincangan lah. Okay, pagi ni pukul 8 tadi awak dah ambil test untuk formative test 5.1, Fundamentals of Wave, sampai 5.2, Damping and Resonance. So 10 soalan saja hari ni kita nak bincang lah. Okay, kita tunggu sekejap. Dalam seminit dua lagi. Okey. Sekali lagi Assalamualaikum. Kita nak mulakan perbincangan jawapan-jawapan dalam test tadi lah. Okey, sebenarnya kita nak bincang jawapannya sekejap je kan, 10 soalan objektif sahaja. Okey, sekejap ya. Alright. Jadi awak pun dah dapat markah awak sebenarnya. Awak pun dah tahu jawapannya sebenarnya. Dah tahu jawapan kan. Cuma kalau tersalah, kita semak lah dekat sini. Dekat mana salah awak tu, mungkin dari segi graf-graf tadilah. Okey, soalan pengiraan. Okey, kita pergi ke soalan pertama. Soalan pertama, apabila suatu sistem bergetar pada frekuensi aslinya, natural frequency, menjadi perlahan. Okey, ayunan sistem tersebut menjadi perlahan disebabkan oleh pelembapan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia damping. Its amplitude will, okey, dalam pelembapan ia adalah suatu fenomena di mana amplitude sesuatu oscillation menjadi berkurangan dengan masa wave time. So amplitude dia makin lama makin berkurang. Jawapan untuk nombor 1 adalah A. Okey, tahniah pada yang berjaya jawab. Simple je. Dalam satu ayunan tu biasa kita tengok amplitude dia sama, tapi dalam fenomena pelembapan, nilai amplitude makin lama makin berkurang dan eventually akan menjadi kosong. Kalau kita boleh label kat sini, ni amplitude yang pertama. Okey, tengok amplitude, kita pergi ke amplitude yang seterusnya bersebelahan. Tengok amplitude kedua menjadi lebih kecil. Okay, so A1 lebih besar daripada A2. Okay, ni adalah the basic of the phenomena called damping. Okay, selesai nombor 1. Nombor 2. Soalan nombor 2. Diagram below atau raja di bawah menunjukkan satu slinky spring. Okey, apakah dalam slinky spring ni ada dua jenis gerakan, sama ada awak gerakkan ke atas ke bawah atau awak tolak dan tarik. Dalam kes ni adalah tolak dan tarik. Tolak dan tarik. Jadi arah pergerakan wave itu adalah ke arah kanan. Wave tu bergerak ke kanan. Okey, wave bergerak ke kanan dan awak sepatutnya tahu bahawa partikel itu sedang vibrate ke kanan atau ke depan dan ke belakang, which is parallel. Okay, parallel to the propagation of the wave. So bila parallel, apakah jenis wave yang dihasilkan? Jenis wave yang dihasilkan adalah jenis longitudinal. Kalau awak tak sure ataupun tak pernah dengar atau baru dengar, boleh semak video saya yang lepas. Ada dalam video tu saya cerita pasal dua jenis wave
longitudinal dengan transverse. Okay. So kalau parallel, longitudinal. So apa kehendak soalan sebenarnya? Soalan minta cari pernyataan yang betul atau benar. Okay. So tengok A, panjang gelombang atau wavelength adalah jarak di antara atau jarak dari S ke U. Cuba tengok S ke U. Okey, bahagian S dan bahagian U ni dikenali sebagai compression. Okey, compression. So jarak di antara dua compression consecutively, okey, jarak di antara dua compressions consecutively. Consecutively maksudnya bersebelahan. Okey, akan memberi awak nilai lambda atau wavelength. So S dengan U adalah dua compression yang bersebelahan. Okey, bersebelahan, maka betul lah statement A bahawa wavelength is the distance between S and U. B salah. B bukan gelombang transverse. Sepatutnya jawapan dia longitudinal. Okey, kerana the vibration of the particle atau getaran partikel di dalam wave tersebut adalah parallel kepada arah perambatan gelombang. C pula juga jawapan yang salah. Sebab apa? Zarah bergetar satu zarah bergetar secara tegak lurus, perpendicular. Sepatutnya apa? Sepatutnya parallel. Okay, that is why C salah. Okay, soalan 2 ya. Soalan jenis wave longitudinal dalam kes ni. Terus ke soalan 3. Okay, soalan 3 mulakan kita mula dengan soalan pengiraan graf. So dalam video yang lepas saya dah explain dekat awak bahawa graf gelombang, okay, wave graph ada dua jenis, iaitu yang pertama dalam kes ni adalah displacement against time. Ada satu lagi graf displacement against distance. So dalam displacement against time ada beberapa maklumat yang awak boleh cari. Pertama, boleh cari amplitude. Okey, dalam kes ni amplitude-nya adalah berapa? Amplitude-nya adalah 5. Okey, amplitude-nya adalah 5. Tapi soalan tak suruh cari pun, saja je nak apa explain dekat awak kan, santai-santai hari Jumaat. Okey, kemudian daripada graf displacement time juga boleh cari nilai period. Okey, macam mana nak cari nilai period? Nilai period ni awak cari secara ringkasnya, awak boleh cari bentuk S yang sedang tidur. Nampak ni? Ni dari sini ke sini. Okey, so baca yang paling hujung tu. Daripada sini ke sini. Nombor berapa yang ke sini tu? Nombor 4. Unit dia apa? Saat. So periodnya adalah 4 saat. Period tu apa? Period atau tempoh adalah masa, the time taken for one complete oscillation. So this is one complete oscillation. Ni maksudnya satu ayunan lengkap. Boleh label T besar macam tu. So bila dah ada period, bolehlah cari frekuensi. Okey, frekuensi sama dengan 1 per period, 1 per tempoh. Jadi ambil 1 bahagilah dengan tempoh tadi. Tempoh tadi 4. Okey, dalam kes ni tengok pilihan jawapan dia tak ada dalam nombor perpuluhan. So awak boleh biarkan jawapan awak dalam 1 per 4 dengan unit yang betul, iaitu Hertz. Okey, itu telah menjawab soalan nombor 3. Jawapannya D. Okey, bagi yang telah menjawab C, awak sebenarnya tak habis kira lagi. Awak sedang mengira period sebenarnya. Okey, sebenarnya awak sedang mengira period. Awak pun nampak macam 4, awak pun bantai 4. Okey, hati-hati. Formula untuk frekuensi F sama dengan 1 over period. Okey, next. Soalan 4. Soalan 4 menunjukkan satu corak gelombang. Ini corak gelombang wave sinusoidal. Antara jarak berlabel A, B, C, D, yang manakah mewakili satu panjang gelombang? Dia suruh cari
wavelength. So dalam kes ni, to put it simple, awak boleh cari distance di antara crest tu merujuk kepada puncak. Crest to the next crest. Okay, puncak ke puncak yang seterusnya, ataupun awak boleh cari jarak di antara through to the next through. Okay, through ni dalam bahasa Melayu adalah lembangan. Okay, mana satu puncak, mana satu lembangan? Okay, puncak yang bertanda merah ni, yang saya tanda merah ni, ni puncak, ini puncak. Tu dia, tu kawasan puncak. Yang lembangan saya tanda warna biru. Okay, ada tak? Okay, ni dipanggil lembangan. Sini dengan sini. Okay, so lambda ataupun wavelength adalah jarak di antara dua puncak yang bersebelahan. So kita ada A tu, puncak dengan puncak yang seterusnya mesti bersebelahan. So jawapannya tak lain tak bukan adalah A. B tak boleh. B yang menunjukkan amplitude. C adalah 2 kali amplitude. D adalah separuh daripada lambda. D ni separuh lambda. Sebab kalau dia nak habiskan lambda, dia mesti mula di sini, habis kat sini. Okay, macam tu. Macam mana nak cari lambda? Okay, panjang gelombang. Next, soalan 5. Suatu slinky spring yang diikat pada kaki meja digerakkan menurut arah dalam rajah. Okey, sekali lagi, sini meja lah ni. Ni meja dia. Meja. Supaya bahagian sini fix, tidak bergerak. Kita tambat dia dekat situ. So arah gerakannya kita gerakkan ke depan dan ke belakang. Bila kita gerakkan ke depan ke belakang, kita dapati ada dua bahagian yang kita boleh lihat pada slinky spring. Bahagian yang saya tanda warna merah ni dipanggil bahagian saya tanda C. C itu merujuk kepada bahagian compression, mampatan. Okey. Kemudian ada juga satu lagi bahagian yang dipanggil sebagai yang saya tanda dululah. Saya tanda R kecil ya. Okey, yang saya tandakan R tu adalah satu lagi bahagian, kita panggil dia rarefaction, atau dalam bahasa Melayu regangan. So sebenarnya wave yang dihasilkan ni adalah jenis apa? Jenis longitudinal. Okey, so longitudinal kita ada mampatan dengan regangan. Okey, soalannya apa? Jarak X adalah ni tengok ni X kat sini. X adalah jarak di antara regangan betul lah, regangan ke regangan yang bersebelahan, to the next rarefaction. Jadi apa yang boleh kita simpulkan adalah jarak di antara dua regangan atau jarak di antara dua mampatan adalah mewakili suatu simbol, iaitu lambda, dan lambda itu adalah simbol kepada panjang gelombang atau wavelength. Okey, jawapannya C. Alright. Saya tengok ada 13 yang sedang live dengan saya. Terima kasih. Anda adalah manusia-manusia terpilih. Manusia terpilih. Bagus. Teruskan komitmen awak. Tak lama dah awak pun nak balik sekolah dah kan. Okey, kita jumpa kat kelas fizikal pula kan. Okey, seterusnya soalan 6. Manakah antara berikut boleh digunakan untuk membezakan antara gelombang melintang, kalau belajar bahasa Inggeris, transverse wave, dan gelombang membujur, iaitu longitudinal wave. So kita nak bezakan melintang dengan membujur ni atas sebab apa? Tadi saya dah bagi tahu dah, longitudinal wave keywordnya apa?
keywordnya parallel. Kalau transverse, keywordnya apa? Keywordnya adalah perpendicular. So apa yang parallel, apa yang perpendicular? Jangan awak tak tahu pula. Awak tahu dua perkataan ni je, tapi awak tak tahu apa benda yang perpendicular, apa yang parallel. Jawapannya adalah vibration of particle. Okey, ataupun getaran zarah. Okey, vibration of particle. Okey, so apa jawapan yang paling tepat? Jawapan paling tepat adalah D. Okey, D ni bermaksud the direction of motion of particle ni, maksudnya sama ada parallel atau perpendicular. Okey, so kalaulah wave awak tu vibration of particle-nya parallel, maka namanya longitudinal wave. Kalaulah vibration of particle wave yang sedang ditunjukkan pada awak tu arahnya adalah perpendicular to the propagation of the wave, maka wave tu jenis transverse. Okey, 2 kali 3 kali dah ni ulang. Minta lah boleh dapat insya-Allah. Okey, 7. Dalam soalan 7, sekejap ya. Okey, menunjukkan graf sesaran masa. So yang ni adalah graf displacement time. Okey, displacement time. And soalan bagi tahu, soalan tanya the spring undergoes. Spring itu sedang mengalami apa? Kalau awak tengok kat sini, jelaslah kalau awak nampak nilai amplitude-nya berubah-ubah. Bukan berubah-ubah ya, sorry. Nilai amplitude-nya berkurang dari A1 ke A2 ke A3. Okey, amplitude-nya berkurang apabila masa sedang berjalan atau berlangsung. So amplitude decrease with time. So apakah fenomena yang digambarkan oleh amplitude decrease with time? Jawapannya damping. Okay, so jawapannya simple je, A. Okay, next soalan 8. Kita ada 3 soalan lagi, lepas tu habis. Alright, graf sesaran masa. Sekali lagi, graf sesaran masa. Berapakah frekuensi gelombang? Awak tahu akhir sekali awak confirm nak pakai F sama dengan 1/T. Itu confirm lah. Okay, untuk cari frekuensi 1/period. So awak kena cari dulu berapakah nilai period yang boleh awak dapat daripada graf sesaran masa ni. Macam mana nak cari period? Period ni adalah time for one complete, wah buruknya tulisan, complete oscillation. Ni sebab saya live guna PC ya, sebab apa ni, laptop saya cantik sikit tulisan. Tak tahulah. Okay, time for one complete oscillation. So macam mana nak cari one complete oscillation? Tadi dah cerita lah. Cari bentuk S yang sedang tidur macam ni. Tu, there is one complete oscillation. Tanda dekat situ. Okey, kita tanda kat sini. Berapakah nilai masa di sini? Kalau 2 kali, tengok ni 2 bentuk ni. Satu yang kuning, satu yang putih. So yang ni 0.8. Berapakah nilai di sini? Anak saya Zahin pun tahu. 0.8 bahagi 2, 0.4. Apakah unitnya? Unitnya dalam saat. Tengoklah di pasti X tu. So period kita dapat dah lah. Period, mana nak tulis ni? Nilai period sama dengan 0.4 saat. Masukkan dalam formula frekuensi. Nak dapat dah 1 bahagi 0.4. Dapatlah 2.5. Kalau awak tekan kalkulator betul-betul, insya-Allah dapat 2.5. Unit suatu frekuensi adalah dalam unit Hertz. Terang-terang jawapan dia adalah C. Cicak. Okay.
Alright, itu nombor 8. Kita tengok nombor 9. Lagi soalan berkenaan dengan graf. So kali ni graf tu adalah graf displacement against distance. So dalam graf displacement against distance, awak boleh dapat beberapa maklumat. Contohnya maklumat amplitude. Okay, amplitude dalam kes ni awak boleh ukur dekat sini. Berapa? Nak tahu berapa, tengoklah belah kiri paksi Y dia. So 16, amplitude-nya adalah 16. Okay, tu magnitude, unitnya meter. Tengok sini, 16 meter. Okay. Kemudian selain daripada amplitude, awak juga boleh cari nilai wavelength lambda. Okay. Sebab lambda adalah suatu jarak atau panjang, so dia berkaitan dengan distance. Okay, atau jarak. So, macam mana nak cari nilai lambda? Sama macam awak cari nilai period tu, cari bentuk S yang sedang tidur. Sama style dia, sama cara dia, cuma awak dapat lain saja. Untuk graf displacement time, awak akan dapat period. Kalau graf displacement distance, awak akan dapat lambda. So sini panjang, lambda dia. In case soalan tanya lambda sama dengan berapa, tengok dekat sini. Tu dia 40. Tak tahu 40 tu adalah magnitude dia. Kalau tak tahu unit dia, tengok paksi yang mana dia duduk tu. 40 ni duduk paksi X. Tengok unit dia dalam meter. Okey. Tu antara maklumat yang boleh dapat daripada soalan 9, daripada graf sesaran jarak, sesaran dan jarak. Boleh soalan tanya apakah nilai amplitude. Allah, senangnya. Zahin pun tahu. Tengok nombor kat sini, tengok nombor yang sama, ambil saja. Anak saya 3 tahun boleh jawab, InsyaAllah. Okay, soalan terakhir untuk sesi live kali ni, soalan 10. Alright, ni soalan gabungan untuk kedua-dua jenis graf. Kenapa saya sebut gabungan? Tengok graf pertama, displacement time. Okay, graf kedua, displacement distance. So kedua-dua jenis graf ni digabungkan sekali. Dan biasanya kalau ada gabungan dua-dua graf ni, soalan akan minta velocity of the wave atau speed of wave. So bila baca soalan, keluar je soalan speed of wave atau velocity of the wave, awak akan pakai formula ni. Awak mesti tahu bahawa awak akan pakai formula V sama dengan F darab dengan lambda. V itu apa? V itu adalah velocity of the wave atau speed of the wave. F adalah frekuensi, lambda adalah panjang gelombang. Okey, panjang gelombang. Alright. So kita cari salah satu. Frekuensi, kita cari dulu frekuensi berapa. Okey, untuk cari frekuensi nak pakai graf mana? Nak pakai graf mana? Frekuensi ni apa? Frekuensi adalah berkait dengan masa. Okey. Frekuensi berkait dengan masa. Jadi awak ambil graf yang ada masa. Macam nak cari frekuensi? Frekuensi sama dengan 1 per period. Okey, 1 per period. Macam mana nak cari period? Period cari bentuk S yang sedang tidur. Okey, tengok ni. Ni dia S yang sedang tidur dekat sini, bentuk S dia. Tengok tu dekat hujung S yang sedang tidur tu nombor berapa? Tandakan nombor 0.2. Itulah nilai period untuk graf ini. 1 bahagi dengan 0.2. Okey. Kemudian awak akan dapat frekuensi awak 1 bahagi 0.2. Okey. 1 bahagi 0.2. Tekan kalkulator, awak akan dapat 5. Okey, 5 apa? 5 Hz. Okey, frekuensi dah dapat. Okey, untuk cari nilai lambda. Nilai lambda nak cari kat graf mana? Lambda ni adalah panjang gelombang. So panjang mestilah berkait dengan jarak. Okey, berkait dengan jarak, jadi kita akan pakai graf yang di bawah ni, graf B. Macam mana nak cari lambda? Sama juga macam awak cari period. Cari bentuk S yang tidur tu, highlight kat situ.
Terus dapat dekat situ Allah. Okey. Okey, kat sini nombor berapa? 10. Jadi 10 apa? So lambda sama dengan 10. Unit dia 10 ni duduk di pasti X. Tengok unit pasti X. Apa unit dia? Dalam sentimeter. So dapat dah lah lambdanya 10 cm. Finally masuklah dalam formula. Okey, formulanya F sama dengan F sama dengan pula. Hitam dulu. So V sama dengan F lambda. Jadi frekuensinya 5 darab dengan lambdanya 10, kita akan dapat 50. Okey, unit dia apa? Kalau lambda dalam sentimeter, so sentimeter. Takkan nak tulis sentimeter hertz. Okey, hertz ni sebenarnya unit asal dia adalah dalam second negative 1. Kenapa second negative 1? Atas ni 1 ni tak ada unit, bawah ni kita bahagikan dengan second. Okey, so kita dapat second negative 1. Sebab itulah unit hertz biasanya kalau dalam velocity kita tulis second negative 1. Okey, 1/s. So nilai halaju gelombang tu bernilai 50 cm per second. Apa maksudnya? Gelombang tu bergerak dalam satu panjang 50 cm. Awak ambil 50 cm tu, separuh pembaris panjang tu, dalam masa 1 saat saja. Laju tak? Laju lah tu lah, lebih kurang. Okey, laju jugalah tu. Okey, so itu saja. Secara overallnya tak adalah susah sangat test ni. Sepatutnya awak boleh score lah. Cuma soalan pengiraan, awak kena hati-hati dengan bagaimana awak pilih maklumat daripada dua jenis graf tu. Okey, awak jangan keliru pula. Kalau graf, dalam kes ni, kalau graf sesaran dengan masa, sekejap saya cuba highlight dulu. Okey, contohnya graf sesaran lawan masa. Awak kena tahu dalam sesaran lawan masa ni, awak boleh cari frekuensi dan awak boleh cari period. Ataupun awak boleh cari period, lepas tu cari frekuensi. Okey, tu pair dia. Tetapi kalau awak menggunakan ataupun awak nak cari nilai lambda, lambda tu adalah jarak. Jadi graf sesaran lawan dengan jarak, displacement against time, displacement against distance, awak boleh dapat nilai lambda. Okey, kemudian awak nak cari velocity, awak akan gabungkan ketiga-tiganya. Okay. Untuk awak cari velocity of the wave, awak akan gabungkan maklumat frekuensi tadi yang warna hijau tu dan juga maklumat lambda yang warna biru. Okey, so wave tak adalah susah mana. Ni kira soalan-soalan standard dah ni. Okey, kalau awak boleh jawab test ni, InsyaAllah saya doakan awak dipermudahkan lah. Sebab awak tak tahu cabaran awak tahun depan lagi banyak lagi silibus KSSM. Dalam tajuk wave sendiri pun kita akan belajar lebih lanjut lah. Ni baru 5.2. Jadi di pagi Jumaat ni 19 orang, tahniah 19 orang yang berjaya join live YouTube saya ni. Saya doakan semoga Allah pemudahkan semua urusan awak sampai bila-bila, sampai awak kahwin, sampai cucu cicit awak pun dipermudahkan urusan oleh Allah. Semoga awak jadi manusia yang berguna, jadi anak soleh, jadi seorang manusia lah, yang boleh bimbing ahli keluarga lain. Okay, so itu saja. Terima kasih kerana join. Terima kasih kerana bagi komitmen jawab test dan sebagainya. Kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran atau video-video yang akan datang untuk
tajuk-tajuk yang seterusnya. Okey. Sekian saja, jumpa lagi. Assalamualaikum.